Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar. Kita akan sambung lagi iaitu kotak yang terakhir iaitu Perjanjian Malaysia. Okey, Perjanjian Malaysia yang merujuk kepada tajuk Intipati Perjanjian Malaysia 1963. Intipati bermaksud kandungan. Okey, sebelum kita masuk kotak yang kelima iaitu Perjanjian Malaysia, kita review balik apa yang kita dah belajar. Kita dah belajar kotak yang pertama, cadangan pembentukan Malaysia. Kita dah belajar kotak yang kedua, faktor pembentukan Malaysia. Kita dah belajar kotak yang ketiga, reaksi terhadap pembentukan Malaysia dalam negeri. Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Brunei. Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Kemudian kita masuk kotak yang keempat. Okey, kotak yang keempat ni tolong bagi perhatian kepada semua pelajar. Cikgu telah membuat pengajaran melalui video pada 3-4 hari lepas. Cikgu hanya memberi video sahaja, iaitu langkah-langkah pembentukan Malaysia. Jadi kepada sesiapa yang berjaya tengok video itu, okay, dia akan faham lah. Tapi kepada pelajar yang tak dapat tengok, ataupun pelajar-pelajar perlukan nota yang lebih lengkap, maka cikgu sediakan kotak keempat, langkah-langkah pembentukan Malaysia. Soalan arah SPM. Soalannya, jelaskan langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia atau jelaskan bukti pembentukan Malaysia dipersetujui rakyat Sabah dan Sarawak. Okey, jadi ni jawapannya ada 1, ada 2, ada 3. 3 poin besar lah. Jadi kalau awak boleh cover 3-3 ni, okey dah. Dah bersedia lah jawabnya. Okey, jadi hari ini kita akan masuk kotak yang kelima. Kotak yang kelima 26 April 2020 iaitu Perjanjian Malaysia. Buku teks 153 sehingga 155. Okey, 153 hingga 155. Awak tengok sendirilah. Perjanjian Malaysia. Kenapa Perjanjian Malaysia ini penting? Sebab soalan ni tak pernah keluar lagi exam sejak zaman cikgu dahulu. Jadi awak tolonglah berikan perhatian yang baik. Okey, Perjanjian Malaysia. Ni kotak keempat, ni kotak yang kelima. Okey. Malaysia ditubuhkan dengan ada satu perjanjian. Siapakah pihak yang berjanji ini? Pihak berjanji ialah Britain, Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Okey, bila tarikhnya? 9 Julai 1963. Kalau boleh tengok buku teks. Ni, cikgu dah conteng ni. Ni tarikh dia. Ni. Okey. Diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Tengah-tengah ni. Dia berdiri dia membuat ucapan. Ni wakil kaum India. Tun VT Sambantan. Kemudian di sebelah ni wakil kaum Cina, Tan Siu Sin. Dan ni Tun Abdul Razak, bapa Najib Razak, Datuk Seri Najib Razak. Tengah-tengah ni adalah Perdana Menteri kita yang pertama. Yang sebelah sini semua adalah wakil daripada Britain. Okey. Okey, kita sambung. Soalan target pertama, jelaskan latar belakang Perjanjian Malaysia, jelaskan peristiwa yang membawa kepada Perjanjian Malaysia 1963. Ditandatangani di London pada 9 Julai 1963. Yang tadi, gambar tadi tu. Peristiwa-peristiwa penting ke arah pembentukan Malaysia. First, penggabungan negeri-negeri dikenali sebagai negara Malaysia. Negeri-negeri digabungkan. Manakah negeri-negeri tersebut? Sabah, Sarawak, Singapura, Tanah Melayu. 4 wilayah ini dikombine dan digelar Malaysia sehingga hari ini. Okey. Cuma Singapura keluar pada tahun 1965. Nanti kita belajarlah akan datang kenapa Singapura keluar.
Yang kedua, Akta Malaysia diluluskan. Apa itu Akta? Akta itu adalah undang-undang. Diluluskan di Parlimen Britain. The first step adalah undang-undang kita ni sebenarnya dipersetujui oleh Britain di London. Special kita ni. Kemudian Ratu Elizabeth. Ni raja lah. Raja atau king di London. Perempuan. Dia setuju dengan Akta Malaysia. Kemudian nombor 3, nombor 4, bawa balik ke Tanah Melayu akta ini atau undang-undang ini diluluskan di Parlimen Tanah Melayu. Bila dah lulus di Parlimen Tanah Melayu, maka dipersetujui atau diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kemudian secara rasmi 16 September 1963, Malaysia secara rasminya ditubuhkan. Okey, nampak ni? Soalannya? Soalan yang penting ni 4 markah. 4 markah. 4 markah. Tolong berhati-hati. Tolong berhati-hati. Tolong buat. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang tak pernah keluar ni. Jelaskan kandungan Akta Malaysia. Undang-undang Malaysia yang diguna pakai sehingga hari ini ni. Jelaskan intipati, kandungan, perjanjian Malaysia. Kalau keluar 6 markah boleh jawab tak agak-agak? 8 markah ke? Tengok soalan pertama. Semua urusan hal ehwal luar negara adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Apa itu Kerajaan Persekutuan? Kerajaan Persekutuan adalah kerajaan Malaysia lah yang diketuai oleh Yang Pertuan Agong, Perdana Menteri kita hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dialah yang cover hal ehwal luar negara. Bagaimana nak berbaik dengan Amerika, bagaimana nak berbaik dengan China, itu semua urusan Kerajaan Persekutuan. 2. Agama Islam adalah agama persekutuan. Agama negara Malaysia. Agama rasmi negara Malaysia kecuali Sarawak dan Sabah. Kerana Sarawak dan Sabah dia majoriti ramai Kristian, jadi kecuali Sarawak dan Sabah. Tetapi agama lain bebas diamalkan. Okey, tak ada masalah negara kita ni. Nombor 3, bahasa Melayu bahasa kebangsaan. 1 markah. Tetapi bahasa Inggeris dan bahasa lain masih boleh digunakan. Okey. 4. Bagi Sarawak dan Sabah, dia ada special sikit. Bahasa rasmi ialah bahasa Inggeris sehingga 10 tahun selepas Hari Malaysia. Ini berada Hari Malaysia 1963. Maka 10 tahun mendatang iaitu 63 hingga 1973, bahasa rasmi ialah bahasa Inggeris di Sarawak dan Sabah. Tetapi pada tahun 1974, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan di Sarawak dan Sabah. Okey, harap faham kat situlah. Sarawak dan Sabah diberi kuasa mengawal hal ehwal imigresen. Ni kalau nak pergi Sarawak dan Sabah kena isi borang lah. Dia punya keistimewaan Sarawak dan Sabah sampai hari ni. Okey, awak tak boleh suka pergi sana. Okey. Sarawak memperolehi 24 kerusi, Sabah 16 kerusi, Singapura 15 kerusi bagi kawasan parlimen. Kerusi ni bukan kerusi yang awak duduk lah. Kerusi ni sebenarnya kawasan. Kawasan. Contoh Sarawak ada Kuching, 1 kerusi. Sabah, Kota Kinabalu, 1 kerusi. Singapura, Hong Lim contoh ataupun Woodland, itu contoh kerusi bagi kawasan parlimen. Bumi Putera Sabah dan Sarawak mendapat taraf yang sama dengan orang Melayu. Keistimewaan yang sama dengan orang Melayu. Maka markah di sini 8 Hal ehwal luar negara, agama Islam, agama persekutuan kecuali Sarawak dan Sabah. 3 markah. Agama lain bebas. 4. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, bahasa Inggeris. So banyak. Banyak 8 markah. Okey. Jadi tamatlah pembelajaran kita. Cikgu rasa 80% kita dah cover. Pesanan cikgu, terus fokus. Tolong buat kerja cikgu. Buat yang terbaik. Kerana lepas ni, kita tak tahu bila kita akan kembali ke sekolah. Mungkin jangkaan bulan 7, mungkin 8, mungkin 9, kita tak tahu. Tetapi kalau boleh kita nak kembali segera ke sekolah. Kerana tanggungjawab cikgu, tanggungjawab awak tetap berjalan walaupun PKP ni. Okey, lepas ni kita akan sambung bab 7. Harap bersedia. Kemudian kita sambung bab 8, kemudian kita sambung bab 9. Kita habiskan tempoh PKP ini untuk silibus tingkatan 5. Siapa yang tak beri fokus, dia akan tertinggal. Kerana bila kita masuk saja ke sekolah, cikgu rasa cikgu akan terus pada fokus tingkatan 4. Okey, selamat berjaya. Jumpa lagi.